Madani. Bersiaran secara langsung dari Kompleks Sukan Kuala Selangor, inilah kita bawakan bersama dengan anda Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk atur cara yang cukup meriah dan diberikan sambutan menyeluruh oleh masyarakat bukan sahaja di negeri Selangor tetapi juga turut di negeri Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Alhamdulillah untuk penganjuran program bagi Majlis Madani ataupun program Madani Rakyat yang berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor pada hari ini bersempena dan juga sementelah program setahun bersama Kerajaan Madani yang mendapat sambutan luar biasa, dan sementelah itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meneruskan hasratnya untuk membawa program seumpama itu ke peringkat negeri. Maka Kuala Selangor ini menjadi suatu titik tengah bagi negeri-negeri di sekitarnya, khususnya di Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk merealisasikan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai satu ruang dan juga tujuan kepada rakyat Malaysia yang datang bagi penilaian kenduri dan memberi cadangan dan pandangan supaya penambahbaikan dilakukan. Kita berikan tumpuan untuk lagu Negaraku. Seterusnya, lafaz Alhamdulillah, Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah yang dianjurkan secara bersama oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama dengan Kerajaan Negeri Selangor juga turut terlibat Kerajaan Negeri Perak untuk merealisasikan hasrat menjadi ruang dan juga wadah kepada rakyat secara keseluruhannya memanfaatkan kawasan dan juga ruang ini untuk membawa penambahbaikan khususnya sementelah setahun lebih pemerintahan Kerajaan Malaysia Madani. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut bagaimanakah penganjuran pada kali ini memberikan tumpuan kepada zon tengah di negeri Selangor, Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya perkenalkan tetamu saya dan saya amat mengalu-alukan Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor. Negeri Selangor, apa khabar YB? Terima kasih bersama dengan kami. YB, untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan penganjuran program Madani Rakyat, difahamkan akan berlangsung dalam beberapa zon. Tetapi pada kali ini yang pertama kali dianjurkan di zon tengah. Jadi bagaimana penganjuran ini juga turut digerakkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga di peringkat persekutuan YB?
Baik, kami masih Ismail. Kita mengambil peluang ini untuk kita bersama-sama perkenalkan beberapa insentif-insentif yang ada di negeri Selangor dan khususnya Selangor adalah sebuah negeri di mana ia menjadi enjin ekonomi kepada Malaysia. Jadi di situ saja menunjukkan bahawa rakyat negeri Selangor ini mempunyai satu kuasa beli yang besar dan kemudian dari segi perpaduannya sangat majmuk dan ia mencerminkan kemajmukan dan perpaduan yang ada di peringkat persekutuan. Kalau kita boleh bentuk sebuah negara yang maju dengan di bawah asas perpaduan yang kukuh ini, saya rasa ini satu model yang boleh diguna pakai di seluruh negara dan boleh kita gunakan untuk kita majukan ekonomi dan juga mantapkan lagi perpaduan yang ada di negara Malaysia. Mungkin ramai yang menimbulkan persoalan dalam banyak-banyak lokasi di negeri Selangor ataupun di negeri Perak, mengapa Kuala Selangor dipilih sebagai tuan rumah untuk suatu program Madani Rakyat di Zon Tengah ini, YB? Saya rasa Kuala Selangor ni dari segi sejarahnya ada sejarahnya sendiri. Dia adalah di antara kawasan pusat pentadbiran negeri Selangor yang terawal, kalau tidak yang mula-mula. Ada banyak beberapa pusat-pusat bersejarah seperti Bukit Melawati dan juga di makam dan sekarang kita punya Masjid Raja Lumo yang ada di Kuala Selangor dan juga banyak pusat-pusat pelancongan lain yang ada di Kuala Selangor yang unik lah, seperti di Kampung Kuantan, Kelip-Kelip dan seumpamanya. Kedudukannya juga saya rasa amat strategik di mana dia hampir ke penghujung negeri Selangor di utara menyambungkan dengan negeri Perak dan tidak berapa jauh daripada pusat pentadbiran negeri Selangor sini, iaitu dari Shah Alam dalam setengah jam saja dengan adanya WCE yang baru ni. Saya rasa satu tempat yang baik dan juga dapat kita menyantuni masyarakat luar bandar yang ada di kawasan utara Selangor dengan adanya karnival di Kuala Selangor ini. Ruangan ini cukup baik untuk kita membawa gambaran apakah antara penawaran insentif oleh Kerajaan Negeri Selangor, kerana difahamkan di sini juga dijadikan suatu one stop center ataupun pusat setempat untuk membawa gambaran institusi kerajaan negeri, khususnya mendekatkan kepada rakyat. Jadi di pavilion ataupun di reruai Kerajaan Negeri Selangor, apa antara tarikan yang ditawarkan sehingga pada hari ini, YB? Jadi di sini kita mengambil peluang untuk memperkenalkan kepada rakyat keseluruhan inisiatif peduli rakyat. Jadi di negeri Selangor ni kita mentadbir bahasakan spirit ataupun roh yang diperkenalkan dalam Madani itu sendiri, iaitu kerangka ekonomi di mana apabila kekayaan itu dijanakan, ianya boleh dipulangkan semula kepada rakyat. Jadi ini pendekatan yang kita ambil dalam pembentukan inisiatif peduli rakyat itu tadi, di mana setakat hari ini sejak kita pegang kerajaan pada 2008, Selangor telah mempunyai 46 jenis inisiatif untuk rakyat, bermula daripada lahir sehinggalah kepada meninggal dunia, ada khairat kematian. Jadi in between tu banyak lagi yang lain apabila bersesuai dengan peringkat-peringkat kehidupan yang akan dilalui lah. Maksudnya kalau ada yang nak belajar, ada bantuan pembelajaran. Kalau dah belajar nak berniaga, ada bantuan perniagaan. Dah ada perniagaan nak dikembangkan pun ada bantuan keuangan lagi di situ. Dan apabila telah menjadi warga emas, tentunya mereka semua akan dijaga dan terjaga sehinggalah berlaku kematian, ada khairat kematian dibekalkan. Masih diteruskan? Masih diteruskan ke 46. Tapi disebabkan angka yang begitu tinggi itulah, maksudnya rakyat pun kurang mengetahui apa yang ada. Jadi kita ambil peluang pada hari ini, 2-3 hari ini di Kuala Selangor untuk kita terjemah dan perkenalkan semula kepada rakyat. Menyedari hakikat bahawasanya di Selangor ini kita mempunyai komposisi kawasan yang boleh kita katakan sebagai bandar, pusat bandar, separa bandar ataupun luar bandar. Jadi bagaimana penyesuaian dan juga keseimbangan yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor dalam memberikan penumpuan kepada setiap keperluan dan komposisi kawasan itu, YB? Kita mengambil pendekatan suatu dalam tagline Selangor, kita sebut kita Selangor. Kalau Terengganu kita kan, kita Selangor. Di Selangor ni kita rangkul semua. Kita nak pastikan bahawa tidak ada segmen dalam masyarakat yang ketinggalan. Maknanya walaupun golongan itu golongan T20 sebagai contoh, mereka juga ada memerlukan kepada bantuan kerajaan untuk memastikan perniagaan itu dapat dikekalkan dengan insentif-insentif pengembangan perniagaan yang ada juga terbuka kepada mereka. Dan tidak dilupakan di golongan bawahan yang B40 dan B20, tentunya 46 inisiatif yang kita bekalkan tadi itu amat berguna pada mereka. Sebagai contoh, untuk masa sekarang ni bila kita sebut program Back to School sebagai contoh, sekolah nak buka ni kan, Kerajaan Negeri pun memang membekalkan program Back to School yang dibuat menerusi aduan-aduan atau penelaras don yang ada di setiap don di negeri Selangor. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang ditawarkan oleh Kerajaan Selangor. Menjadi tugas kita juga untuk cakna dan mendapatkan maklumat lanjut berkenaan tentang apa yang ditawarkan. Ini antara paparan reruai yang dibuka dan juga diberikan ruang kepada masyarakat dan juga pengunjung yang hadir untuk mendapatkan informasi
informasi dan juga maklumat lanjut. Bukan saja institusi kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi institusi-institusi di peringkat negeri, Selangor dan juga Perak juga turut ditawarkan, malah institusi-institusi swasta juga. Rakan-rakan petugas kita juga turut meluangkan masa untuk menyantuni dan juga melawat reruai yang disediakan. Program Usaha Jaya Insan juga turut disediakan. Beberapa elemen-elemen penting Kementerian Komunikasi juga khususnya membuka reruainya sendiri untuk membawa pemahaman masyarakat berkenaan inisiatif dan juga insentif di bawah Kementerian Komunikasi, juga MITI dalam aspek perdagangan dan juga aspek pelaburan antarabangsa dan juga beberapa lagi reruai yang disediakan. YB, ini suatu kesempatan yang baik kerana apabila kita bercakap berkenaan zon tengah ini, pastinya tumpuan diberikan kepada mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang ataupun berada di kawasan pusat bandar khususnya. Jadi apakah penyesuaian dan juga kehendak kepada masyarakat di sekitar ini dan juga di beberapa kawasan yang lain supaya atur cara ini bersesuaian dan juga memenuhi keperluan masyarakat, YB? Saya rasa di kawasan zon tengah ni, terutamanya di kawasan Kuala Selangor dan keutaran Selangor ni, saya kena sebut bahawa yang pertamanya adalah pengisian agama itu agak penting. Jadi kita mulakan program Madani Rakyat ni pada hari Jumaat malam tu dah bermula dengan program selawat. Disebutkan ada lebih kurang 5,000 pengunjung daripada rakyat tempatan yang hadir pada malam tersebut. Kemudian kita sambung terus kepada pagi Sabtu di mana ada program subuh seperti Jumaat yang saya sendiri kendalikan. Saya amat teruja. Dan walaupun kawasan di Kuala Selangor ni kita dapat kumpul 1,000 orang untuk hadir Jumaat subuh pada pagi Sabtu yang lalu. Jadi penekanan agama, pengisian agama itu amat penting saya rasa untuk keperluan rakyat. Tapi yang kedua juga, bila kita lihat dari segi ruang reruai yang pameran yang ada, kita memperkenalkan beberapa produk-produk tempatan yang unik di Kuala Selangor. Macam semalam ni saya jumpa ada sambal bilis nenasnya lah, dan kemudian disebut juga ada. YB dah cuba? Sudah cuba. Terbaik saya cadangkan pergilah ke ruang reruai yang ada pada hari ini, hanya ada di Kuala Selangor. Dan yang kedua juga adalah disebut soal beras tidak ada dan seumpamanya. Tapi semalam ada beberapa pengilang ni, pesawah-pesawah yang menjual sendiri produk tani dia, iaitu beras yang dihasilkan tu, beras pulut ada, beras biasa ada. Dan so harga pun sangat-sangat berpatutan. Jadi saya gesa datang ke karnival pada hari ini. Ya, banyak yang ditawarkan. Jangan terlepas peluang ini. Difahamkan program jualan agro dan Madani Rakyat menawarkan jualan sehingga sebakul itu RM10 kalau tidak silap saya. Ada beberapa makanan-makanan ataupun bahan-bahan mentah dan juga asas yang dijual. Jadi ini kesempatan yang terbaik. Sehingga 3 hari acara ini berlangsung, YB. Hari ini hari yang terakhir. Jadi bagaimana sambutan yang ditunjukkan sehingga setakat ini, YB? Setakat ini saya amat teruja. Saya rasa sambutan sangat-sangat baik. Kita menjangkakan lebih, kita akan close lebih kurang dalam 100,000 pengunjung, insya-Allah. Saya tengok semalam pagi pun bila dibuat jualan, Kuala Selangor ni dekat dengan banyak pusat pendaratan ikan. Makanan-makanan laut cepat habis pagi semalam. Jadi saya rasa amat diterima dengan baik dan harganya sebab direct daripada nelayan, sangat-sangat murah. Ya, bila kita tidak mengurangkan penglibatan orang tengah ini, jadi jualan itu akan menjadi lebih kompetitif dan juga lebih mampu milik untuk masyarakat. Boleh kita katakan sebagai suatu pusat sehenti untuk rakyat dan juga masyarakat. Apakah YB berpuas hati dengan sambutan ditunjukkan sehingga setakat ini, YB? Saya bersyukur alhamdulillah bahawa ini diterima baik oleh rakyat, terutama di Kuala Selangor yang saya rasa dia bukan seperti terlalu urban, tapi ada sedikit konservatism di situ. Dan so, walaupun dengan adanya penduduk yang sangat konservatif ni, saya rasa mereka masih menerima benda-benda yang baru, yang baik. Kita nak berjadah seketika dan kita berikan ruang untuk merahmati majlis dengan pimpinan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Kami merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepadamu di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami, di atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesejahteraan dan kemakmuran. Kami menadah tangan dan hati kami untuk memohon kepadamu, ya Allah, agar diberi keberkatan dan barakah ke atas program Madani Rakyat 2024 bagi zon tengah ini yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Maka dengan itu, kami memohon agar diberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami untuk terus menerajui negara ini dengan hikmah dan keadilan, amanah dan kejujuran, penuh komitmen dan kesungguhan, bersemangat kental dan kerja keras demi membawa rakyat dan negara ini ke arah keredaan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara ini sebagai negara yang makmur dan subur,
jauh dari malapetaka dan terpelihara kelestariannya dari sebarang kerosakan dari tangan-tangan kami sendiri, serta lindungilah negara ini dari kehancuran, persengketaan yang berpanjangan, permusuhan yang tidak berkesudahan, dan apa jua kejelekan serta kemunduran manusiawi dan nilai. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita akan berjalan lancar hingga ke akhirnya. Hadirin budiman, program Madani Rakyat ini adalah kesinambungan daripada program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Disember lalu. Program ini diteruskan ke peringkat negeri mengikut zon bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama memahami, melihat dasar serta inisiatif baru yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Untuk itu, apa kata sama-sama kita saksikan paparan ini. Oleh kerana kejayaan yang saya saksikan 2-3 hari ini, maka kita akan turunkan dengan kemudahan yang sudah disiapkan memindahkan ke negeri-negeri. Parti Besar Selangor setuju supaya kita mulakan laporan ini di negeri Selangor. Ayo bersama-sama kami dalam program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah yang berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Pastinya di bukan saja kawasan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Perak, kita memberikan tumpuan pada ketika ini YB kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang figura yang suka melaksanakan ataupun turun padang melihat masalah dan juga masyarakat. Jadi bagaimana jerayawara seperti ini boleh mendekatkan bukan saja pimpinan kerajaan persekutuan tapi kerajaan negeri kepada peringkat akar umbi secara keseluruhannya, YB? Baik, ia memberikan satu dorongan dan saya panduan kepada adun-adun ataupun pentadbiran yang ada di peringkat negeri untuk turut sama menyantuni rakyat di bawah. Itu saya rasa memang figura Datuk Seri Anwar yang kami semua kenal adalah begitu orangnya. Jadi kita pun di dalam tempoh 3 hari ini itu yang pendekatan yang kita ambil. Kita telah mengambil peluang ini untuk kita
turun sama-sama menyantuni rakyat yang datang ke karnival yang daripada. Ya. Banyak program yang disediakan, pengenalan kepada insentif yang disediakan. Jadi harapannya adalah bagaimana ia memberi impak kepada masyarakat, kerana kita tidak mahu pulang dengan tangan kosong ataupun membawa goodies ataupun hanya membawa peralatan berbentuk fizikal. Betul. Tapi kita ingin membawa idea dan juga penambahbaikan. Jadi apa yang diharapkan sementara pelaksanaan program Madani Rakyat ini, YB? Jadi di peringkat kerajaan negeri disebut tadi bahawa kita memperkenalkan 46 insentif peduli rakyat yang ada di negeri Selangor di dalam pavilion Selangor yang dibekalkan. Di situ kita akan buat pendaftaran. Jadi kalau penduduk yang mana yang belum terima perkara-perkara insentif yang mereka berminati itu, mereka boleh turun dan boleh memberikan sedikit butiran untuk kita masukkan mereka ke dalam sistem dan mereka kekal sebagai penerima insya-Allah kalau layak. Dan kalau mereka layak, tahun depan akan dimaklumkan secara automatik kerana mereka telah ada dalam sistem yang kita ada. Ya. Menyedari hakikat Selangor merupakan antara, boleh kita katakan, negeri termakmur atau terkaya dalam konteks negara kita ini. Jadi ini merupakan ruang terbaik untuk Selangor memperkenalkan atau memberitahu kepada khalayak berkenaan bagaimana pengurusan keuangan itu disalurkan kembali kepada rakyat. Di peringkat Dewan Negeri dan juga di peringkat pimpinan kerajaan negeri, apakah hasrat yang dibawa oleh Amat Berhormat Menteri Besar khususnya dalam menerajui kerajaan negeri Selangor one step further supaya lebih baik dan diterima masyarakat di peringkat akar umbi? Baik. Jadi kita melihat ini, Selangor harus terus kekal sebagai sebuah enjin ekonomi. Berita baiknya enjin ekonomi ini kerana kita telah sama dengan Kerajaan Persekutuan, bakal diservis semula dengan bantuan dana daripada Kerajaan Persekutuan. Maksud saya apa? Maksud saya begini, selama ini banyak perkara-perkara infrastruktur mungkin yang asas seperti jalan raya, lalu lintas dan sebagainya yang tidak boleh diselesaikan kerajaan negeri, tapi sekarang boleh diselesaikan dengan bantuan adanya dana persekutuan. Disebutkan juga, saya rasa Selangor ini unik kerana kita ada 2 pelabuhan terbesar dunia yang ada di Selangor, Pelabuhan Kelang, dan juga kita ada 2 lapangan terbang antarabangsa. Negara berada di negeri Selangor. Jadi tidak ada negeri yang sebegini rupa, dan Kerajaan Persekutuan sendiri pun telah maklumkan pembukaan pelabuhan ketiga untuk negeri Selangor. Jadi dari segi ekonomi, dari segi pengembangan ekonomi, insya-Allah akan berjalan dengan baik. Cabaran bagi pihak kerajaan negeri adalah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Jadi dengan adanya pendapatan tambahan tersebut, kita akan sentiasa mengimbangi keperluan kita dan juga keperluan rakyat, dan kita akan salurkan semula kepada rakyat yang kurang bernasib baik untuk dimanfaatkan. Jadi kita bangunkan rakyat bersama-sama dengan pembangunan ekonomi yang berada di negeri Selangor. Okey, alhamdulillah, kita harapkan agar terus cemerlang, terus bergerak maju dan juga terus bergerak ke hadapan. Kerana komposisi bukan saja di negeri Selangor, di kawasan YB sendiri jumlah pengundi berdaftar saja lebih 80,000. Jadi ini menggambarkan bahawasanya tanggungjawab berada di pundak setiap pimpinan kerajaan negeri untuk memastikan rakyat dapat menikmati kekayaan dan juga kemakmuran secara bersama, memegang mandat di bahagian agama Islam dan pembudayaan inovasi. Apa antara yang difikirkan akan direncana selepas ini? Yang pentingnya seperti dalam pengurusan agama Islam negeri, kita melihat bagaimana boleh kita semarakkan semula kesedaran agama Islam itu dalam golongan muda yang ada di Selangor. Sebab kita melihat ada sedikit kekurangan di situ, dan insya-Allah akan ada beberapa inisiatif penggalakan anak-anak muda ke masjid dan seumpamanya yang boleh kita galakkan mereka kembali memegang pada agama yang back to the basic lah pada saya. Dalam pengurusan inovasi dan infrastruktur digital akan diperkenalkan semula beberapa insentif untuk menjayakan kita sebagai sebuah smart state Selangor di Malaysia. InsyaAllah. YB, apa kata kita berjeda seketika, kita berikan ruang dan untuk tumpuan pada ketika ini oleh amanatnya Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, silakan. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saya berikan sedikit pengantar saja sebelum kita adakan majlis perbincangan. Afiah boleh berdiri sini, boleh ya? Tak penat? Boleh berdiri sini? Boleh? Okey. Sudah Menteri Besar Saya Mudi Syahri, Saudara Syahri Muhammad, Menteri Besar Perak, Menteri Muhammad Sabur, Menteri-Menteri, Tan Sri KSN, dan semua menteri yang hadir, KPPA dan KKSU yang hadir, ahli masyarakat kerajaan negeri, ahli berhormat, saudara-saudara yang dimuliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama, dan ini penerusan daripada program Madani yang kita telah luncurkan tahun lalu, dan kita telah ambil keputusan untuk
meneruskan program ini di beberapa zon. Dan kerana jasa baik Saudara Menteri Besar Amiruddin, kita mulakan di Selangor. Saudara-saudari yang amat sekalian, Afiah tadi jelaskan soal madani itu penting mana? Siapa tolong bagi pandangan? Okey, baik. Itu rahsia, Baik. Maknanya konsep madani ini, ya betul, dia ada asas kepada keyakinan kita. Dia ada penekanan tentang keperluan negara dikembangkan, dimajukan, dipacu pertumbuhan. Sebab itu ada kemampanan. Tetapi ada yang keistimewaan di situ kerana dia ialah salah satu jalur untuk mengangkat martabat insan untuk membina tamadun. Sebab itu dikaitkan tadi dengan Ibn Khaldun, membina tamadun. Tapi membina tamadun itu bermakna ada keyakinan, ada ihsan, ada kemanusiaan, ada sistem kenegaraan. Dia bukan kelompok. Satu kelompok, satu wilayah, satu kaum, satu suku tidak boleh membina tamadun bangsa. Tamadun itu dibina dengan kekuatan raksasa semua. Asasnya keyakinan. Kalau kita agama, nilai yang baik, pertimbangan kemanusiaan. Tidak ada masyarakat yang dipinggirkan, diketepikan, tetapi mengangkat martabat dan darjat kemanusiaan itu. Kerana itu juga jaminan Allah SWT dalam Al-Quran. Allah angkatkan darjat kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi saya harap kita faham hal ini. Tetapi menghadapi masalah semasa, kita tahu tak boleh Malaysia ini terangkat kalau kita tidak maju dari segi ekonomi. Dan tidak mungkin naik ekonomi kalau diurus dengan cacat merba. Diletakkan orang-orang yang tugas dia mengkaut harta kekayaan rakyat. Dia mesti tentukan nilai itu bermula dari pimpinan. Bila masuk pimpinan ini bukan Perdana Menteri saja. Dari Perdana Menteri sampai ke pegawai daerah sampai ke penghulu. Barulah boleh kita bangunkan negara kita. Saya harap dengan semangat dan konsep ini, kita bawa suatu natijah kefahaman baru. Bahawa tidak ada sebab mengapa Malaysia ini tak boleh terkenal hebat semula. Tidak ada sebab mengapa anak-anak kita, cucu kita macam Afiah tidak lebih terjamin masa depan mereka. Bagaimana boleh terjamin kalau negara kita itu mendatar puluhan tahun, kalah dari segi persaingan dengan negara baru. Ini menuntut adanya anjakan perubahan. Cara kita kerja, dasar yang kita tentukan, sikap kita, ini kita harus sedia ubah. Dulu kita pernah bicara soal revolusi mental. Tak ada salahnya. Tetapi seringkali pimpinan bila bercakap revolusi, tukar sikap, itu suruh orang lain. Pemimpin kekal cara yang sama. Sakaum guna kedudukan untuk mengaut kekayaan. Jadi sebab itu saya kata kalau nak jamin perubahan, nak tentukan ada perubahan, pimpinan di semua peringkat itu mesti tunjuk teladan yang baik. Sebab itu, baik di peringkat Jabatan Menteri atau peringkat penjawat awam, KSN, tahu bahawa sekarang bila kita minta laporan, dia tak tunggu laporan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kalau kita umum apa-apa projek, termasuk yang dekat di hati Saudara Syarani Menteri Besar Perak, Krian High-Tech menyama, dia mesti ada laporan tiap bulan. Bila ada laporan tiap bulan, barulah kita boleh jalan. Saya bawa bersama-sama saya tadi berapa projek. Kerana saya datang Kuala Selangor, ya, pejabat daerah. Soal ada 5-6 projek tadi saya teliti dalam mutokar datang. Jadi baiknya bila kita turun ke bawah macam ini, ya,
laporan daripada melalui ICU, Wan Dahlan ada, dan pejabat daerah, pegawai kemajuan negeri, Menteri Besar, Exco, dia beri update. Jadi kita tengah update. Saya tengok dalam peringkat apa projek-projek itu. Ini kita harus lakukan setiap bulan. Jadi saya harap bila pimpinan turun ke bawah, dia tak hanya cek pasal masa itu, dia bagi notis supaya dia angkat laporan semasa. Memang tugas itu tambah sikit untuk baik menteri ataupun menteri besar ataupun pejabat daerah. Tapi ini sahaja cara orang yakin bila kita umum kita laksanakan. Kalau kita umum projek, dia tunggu pelancarannya sebelum pilihan raya. Jadi tidak ada kesungguhan. Jadi saya harap tradisi ini kita amalkan dan laporan bulanan dari penjawat awam ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga ke kementerian di bawah menteri itu dapat supaya kita pantau dengan baik. Kita ambil umpamanya isu besar beberapa tahun yang lalu, tempatan banjir. Ya. Dia mengambil masa yang panjang. Tapi kalau kita tidak pantau bulanan, pelaksanaan itu akan terbantu. Sehinggalah projek-projek kecil. Saya baca umpamanya tentang apa yang Menteri Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan bila dia datang di sini tentang mutu produktiviti padi. Jadi saya baca laporan umpamanya tentang kedudukan tanah dan acidity. Baik, kalau kita dah faham, maka apa tindakan-tindakan yang perlu diambil. Itu kebijaksanaan bila kementerian atau menteri datang, terus ada laporan kerana arahan menteri ialah memastikan kadar produktiviti pengeluaran hasil padi itu meningkat berlipat kali ganda. Ini yang pertama yang saya sebutnya. Jadi kita ada soal nilai, soal contoh yang baik dan pelaksanaan. Dan saya faham saudara terutama di daerah tahu bahawa kalau tidak ada pemantauan, projek itu akan sekarang kena terbantu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ada tanah yang telah kita ambil 40 tahun yang lalu untuk bina, katakanlah klinik. Tetapi oleh kerana tidak dipantau secara teliti, kita dapat kesan klinik itu tidak dibangunkan. Ada alasan yang munasabah, bukan semuanya sebab cuai. Alasannya kadang-kadang tanah itu tanah gabut, kurang sesuai. Ataupun peruntukan diberikan peringkat awal itu tidak cukup. Tapi kalau kita tidak pantau bulanan, kita tunggu 40 tahun untuk kenal pasti projek itu tidak jalankan. Rakyat di bawah mengeluh. Ini saya harap diteliti betul-betul dan insya-Allah dan CKSN dan ICU dan pelaksanaan yang lain, pelaksanaan yang lain akan dapat teliti. Baik. Yang perkara lain dalam usaha kita adalah meningkatkan soal keupayaan latihan. Memang kita sedang tangani beberapa masalah ekonomi dunia. Saya bukan nak bagi alasan. Ini kenyataan dia. Di Indonesia ada sedikit persoalan mengenai harga beras yang melambung naik. Di beberapa tempat harga gula melambung. Harga minyak meningkat. Dan ini akibat sebahagiannya perang Rusia-Ukraine, sebahagiannya sekatan di Suez Canal dan kawasan berdekatan dengan dunia Arab yang akibat kezaliman penjajahan Zionis Israel terhadap Gaza. Tapi itu kenyataannya. Sebagai pemerintah, kita tak boleh bagi hanya alasan. Rakyat nak tahu apa tindakan kita lakukan untuk meringankan dan meredakan. Nah, ini yang kita cuba lakukan. Tapi alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita hanya diberitakan yang negatif saja. Tetapi yang positif tidak.
Malaysia di ASEAN mencatat di antara kadar inflasi yang paling rendah, 1.5%. Dan di ASEAN kadar pengangguran yang menurun, 35%. Di ASEAN dan dalam sejarah Malaysia, pelaburan domestik dan asing tertinggi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka. Ya. Pasaran saham kian segar. Ya. Jadi ini yang positif. Kita hadapi masalah kejatuhan nilai ringgit yang juga menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua currency mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Apa langkah yang kita ambil? Kita ada pilihan. Orang-orang yang tegur kita soal nilai ringgit, dia minta kita selesaikan. Ada cara selesaikan yang ditentukan oleh semua pakar-pakar kewangan antarabangsa. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Tapi kita bincang juga, walaupun ini bidang kuasa bank negara, kalau naik kadar faedah, yang pinjam pinjaman untuk kenderaan, pinjaman rumah, peniaga-peniaga kecil yang pinjam dari bank, semua naik jumlah hutang mereka. Jadi kadang-kadang untuk saya, apalagi untuk bank negara, dia kena fikir nak kuatkan ringgit dengan naik OPR, kadar faedah, ataupun nak imbangi supaya ringgit jangan terlalu jatuh dan peniaga-peniaga dan peminjam tidak terbeban dengan hutang yang bertambah. Kalaulah katalah satu keadaan seperti mana kita hadapi dulu 98, ringgit jatuh, inflasi mencongak naik ke atas, pelaburan terhenti. Dalam keadaan begitu apa pilihan? Naiklah kadar faedah. Tapi sekarang ini ringgit turun, inflasi turun, pelaburan naik besar. Fikirkan, tengok, tahun 2023 pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ini suatu keadaan pencapaian luar biasa. Ini bukan kerja Anwar, ini kerja seluruh tim pasukan kita. Ya. Bukan saja menteri-menteri, termasuk menteri MITI, ya, tetapi juga pegawai-pegawai. Ada orang kata pelaburan ini maknanya MITI, Matrik, betul. Dan juga Kementerian Luar. Kerana semua ini menyebabkan orang yakin politik Malaysia stabil, dasarnya jelas. Dan bila politik itu stabil, dasar kita jelas. Dasar ekonomi apa? Ekonomi mana ni? Apa dia? Transformasi digital, penekanan tentang security makanan, transisi tenaga. Bila kita sebut ini semua, orang nak melabur dia tahu dasar kita. Dan dia tahu dasar ini kekal insya-Allah sekurang-kurangnya untuk 4 tahun lagi sehingga pilihan raya akan datang. Dan ini menyebabkan pelabur menaruh keyakinan. Tadi ada keluar rencana di Financial Times London. Dia temubuan dengan saya sebab dia kata Anwar sekarang ini Malaysia nampak mirip sikit ke China, ke negara China. Saya jawab, Malaysia mesti buat keputusan dasar yang mementingkan kepentingan negara dan rakyat Malaysia. Kita berkawan dengan semua, dengan Barat, dengan Timur, dengan Amerika, dengan China. Tetapi jangan mana-mana negara nak arah kita, kamu boleh kawan dengan orang ini, jangan kawan dengan negara itu. Negara ini merdeka dan berdaulat dan bebas untuk menentukan dasar dia. Itu jawapan saya kepada mereka dan diterbitkan dalam Financial Times. Jadi, apa lagi masalah yang dibangkitkan oleh rakyat? Kos sara hidup, barang makanan, harga beras, sayur, ikan, daging. Ada langkah-langkah yang diambil. Yang pertama tentunya pengeluaran. Itu yang
diusahakan secara sungguh-sungguh, terutama oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Saya tengok Datuk Mat ni, dia bagi Datuk Seri Mat sekarang saya tak panggil. Saudara Mat Sabu ini sudah menjelaskan seluruh, mengerahkan, menekan supaya ada usaha yang lebih daripada dulu. Tapi tindakan segera orang menurun. Jadi kita kena cari kaedah-kaedah bagaimana. Sebab itu ada agro madani, ada jualan rahmah, ada program yang jualan madani. Ini semua asalkan boleh kurangkan harga barang. Ya. Kerana kadang-kadang soal pemasaran, kadang-kadang biarlah banyak masalah. Jadi itu yang kita lakukan sedaya upaya, dan saya ucap terima kasih kepada semua jentera kerajaan, pegawai dan pengusaha dan peniaga-peniaga kecil yang bantu untuk menjayakan program-program membantu masyarakat. Minggu lalu saya telah minta supaya Datuk Armizan, Menteri Pengguna Dalam Negeri, itu untuk memastikan jualan rahmah juga ditingkatkan lebih daripada biasa. Kemudian kita ada agro madani ditingkatkan lagi, kerana ia jaringan Kementerian Pertanian itu besar. Hubungan dengan nelayan, dengan peladang dan sebagainya. Kalau boleh kurangkan pemasaran, kita boleh kurangkan harga. Begitu juga inisiatif di Parlimen Syed Abdul Hussein, itu kita teruskan. Saya tidak ada masalah. Cuma bila mai soal dasar, nak tetapkan dasar harga padi umpamanya, itu kita harus sabar sekejap, ikut proses sebelum kita muktamadkan. Saya juga telah bercakap sendiri dengan pengurusan Bernas dalam mesyuarat Nakol baru-baru ini supaya mencari jalan import beras dan juga pengeluaran tempatan dinaikkan. Dia ada masalah, ya? Naik beban kepada pengguna, tak naik beban kepada pesawah. Bagaimana nak imbangi keduanya? Pesawah padi ini di antara kelompok yang miskin di negara kita. Rakyat umumnya mahu harga beras turun atau terkawal. Pesawah padi mahu supaya hasil mereka itu dinilai. Kerana ini dikatakan security crop. Maknanya kalau semua tak mau tanam padi, dia tukar lain untuk mendapat pendapatan yang lebih, negara menghadapi risiko keselamatan. Jadi keselamatan makanan itu bergantung kepada pesawah-pesawah padi. Jadi kerajaan harus imbangi, dan saya bagi tempoh kepada kementerian dan Nakol untuk memuktamadkan isu terutama harga padi pada 20 Mac. Saudara-saudari yang hormati sekalian, saya cuma harap majlis-majlis seperti ini dibantu, dan saya tak sebut PDRM dan koperasi, Koskom, semua JPJ yang menyebabkan rakyat bukan saja di Kuala Selangor, di Selangor, di Negeri Sembilan dan terutama di Perak datang berkunjung kerana dia lihat semangat madani itu wujud di peringkat sebawah, iaitu memudahkan pendaftaran, memudahkan pembayaran, meringankan beban rakyat. Saya ucap terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat. Ini bertambah meyakinkan saya bahawa sekiranya kita bagi jalur yang baik, peringatan yang baik, termasuk bonus malam yang baik, semangat kerja pun meningkat. Ya, semangat kerja pun meningkat. Jadi sebab itu penjawat awam ni sangat penting untuk kita, tugas mereka. Dan kalau inilah prestasi mereka dalam CKSN, Wan dalam ke ICU KPPA lupa. Patut saya tengok dia musuh sedih saya. Dalam CKSN, kalau inilah kita tengok prestasi penjawat-penjawat awam,
Di peringkat tinggi, dia serendah-rendahnya. Tidak ada sebab mengapa tak boleh kita kaji sistem saraan tahun ini. Walaupun sudah harus tahu ada kekangan keuangan, ada masalah ekonomi, tapi kita mesti cari jalan. Kerana sudah lebih 10 tahun tidak ada perubahan kajian semula dan peningkatan sistem saraan kerajaan ini, penjawat awam, maka insya-Allah kawan-kawan di JPE dan KSN, dan insya-Allah saya bentangkan kepada jemaah menteri, kita sangat prihatin, dan dengan prestasi ini tidak ada sebab mengapa tidak dapat kita segerakan pelaksanaannya, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih, dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Madani Rakyat bersama-sama dengan Afia. Boleh Afia sebut? Sebut kata dengan ini. Sekejap. Okey, dengar. Boleh? Dengan ini. Dengan ini. Dengan lafaz. Dengan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Dengan Tok Anwar. Merasmikan. Program Madani Rakyat. Program Madani Rakyat. Zon Tengah. Zon Tengah. Ucap pertama dan juga amanat yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dan juga Adik Afifah. Terima kasih banyak-banyak, dan saya Ridwan Mustafa akan memulakan sesi dialog, dan saya akan terus saja menjemput div-div kehormat yang lain untuk bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar untuk bersama-sama untuk kita memulakan sesi dialog. Datuk Menteri Besar Negeri Selangor, Menteri Besar Negeri Perak dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Silakan mengambil tempat duduk masing-masing. Baiklah, kita akan memulakan sesi dialog. Apa yang kami perlukan daripada anda, bukan sahaja saya yang memberikan soalan, tetapi saya mahukan hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, mak saya, ayah saya, bangun untuk tampil memberi soalan. Ada sahaja kepastian, kebimbangan nak tanya soalan kepada Perdana Menteri kita, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Perak dan juga YB KPKM, boleh tanya. Mikrofon ada di sebelah kiri dan juga di kanan Dewan. Angkat tangan, saya nampak, saya berikan ruang anda untuk bertanyakan soalan. Baiklah Datuk Seri, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Datuk Seri, saya tertarik dengan ucapan Datuk Seri sebentar sahaja tadi. Tetapi Datuk Seri, saya nak membawa perspektif yang sedikit berbeza, Datuk Seri. Program Madani Rakyat ini kali yang kedua. Pertama kali berjaya untuk menarik 200,000 pengunjung. Kali ini setakat pukul 11 tadi, 76,000. Kira banyak, Datuk Seri. Ini adalah satu medium untuk kita menyampaikan maklumat. Ia adalah satu saluran yang tepat untuk kita menyampaikan maklumat yang tepat. Tetapi Datuk Seri, dari segi cabaran untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat, kerana kita ada media tradisional seperti RTM, kita juga menggunakan media massa dan juga media baru seperti Instagram dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat program sebegini merupakan saluran yang tepat dan juga kita mampu untuk menangani cabaran informasi yang salah melalui media-media baharu seperti Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Datuk Seri Anwar, silakan. Sila Menteri Besar Selangor jawab. Luar skrip. Terima kasih moderator. Ya, ini cabaran yang real ataupun yang jelas dihadapi kita, terutamanya di negeri Selangor yang mempunyai populasi sekitar 70 hingga 75% di kawasan urban atau di kawasan bandar. Kita faham bila di kawasan bandar kontak leader dan juga rakyat itu agak panjang dan agak lebar ataupun agak jauh, kerana mereka mempunyai rutin yang lebih sibuk dan kebergantungan mereka kepada media itu sangat tinggi. Dan pada hari ini media sosial memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu
langkah-langkah susulan dengan program ini ialah mengikuti bersama-samanya atau follow up bersamanya ialah program-program bersama dengan influencer sebagai contoh. Malam semalam bukan sahaja kita anjurkan program sedikit hiburan, tetapi bersama-sama dengan influencer. Malam pertama kita adakan program selawat juga bersama dengan beberapa selebriti yang mempunyai influence yang agak tinggi. Justru kita berharap agar kehadiran influencer itu akan menarik mereka kepada sasaran yang betul dan juga maklumat dan komunikasi yang betul yang disampaikan melalui departmen jabatan dan sebagainya. Cabaran kita di Selangor, masalah kita bukannya tidak ada, masalah kita mungkin terlalu banyak. Sebagai contoh, program Iltizam Selangor Penyayang kita mempunyai lebih 47-48 aktiviti dan program daripada baru lahir sampai meninggal dunia. So ruangan untuk orang faham secara detail terperinci itu kadang-kadang memang agak terhad. Begitu juga saya rasa pencapaian di Kerajaan Persekutuan pada hari ini, negativiti yang ditimbulkan, harga barang, satu persatu kes kadang-kadang menjadi popular, menenggelamkan. Saya ambil contoh tentang bantuan khas keuangan. Saya rasa di bawah PMX kita mencatatkan jumlah terbesar dengan nilai RM2,000 yang tak pernah dinikmati oleh mana-mana penjawatan awam dalam tempoh berapa 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Jadi hal ini merupakan cabaran besar, namun suka ataupun tidak kita kena engage dan kita kena berhadapan dan cuba sedaya upaya untuk menyantuni melalui sosial media. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Ahmaduddin. Kalau ada soalan daripada anda semua, anda boleh angkat tangan. Okey, saya kira ada satu soalan daripada hadirin kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safwan bin Muhammad Mokhtar. Saya daripada Kuala Langat dan saya ada soalan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Datuk Seri, saya bekerja sebagai forwarding agent dan saya secara peribadi ada membaca berkenaan dengan isu-isu pelaburan di dalam negara kita. Jadi kita semua sedia maklum pada tahun lepas kita telah mendapat pelaburan yang masuk ke dalam negeri kita lebih daripada 300 bilion ringgit dan itu adalah satu jumlah dan pencapaian amat besar bagi saya Datuk Seri. Jadi soalan saya Datuk Seri, apakah perancangan Datuk Seri sebagai Ketua Kerajaan Malaysia bagi isu pelaburan untuk tahun ini, tahun 2024? Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, silakan untuk menjawab persoalan tersebut. Maknanya soalannya isu perancangan Datuk Seri berkenaan pelaburan untuk tahun ini Datuk Seri. Kita dalam plan perindustrian kita dah bercerakin keutamaan bidang-bidang yang kita galakkan dalam plan kalau dalam bidang perindustrian. Tapi kita ada juga transisi tenaga, energy transition, digital transformation. Sebab itu badan macam Amazon, Google, Microsoft ini dia pilih Malaysia kerana dia tahu kita bagi penekanan yang khas. Negeri Arab yang dulunya agak slow sikit dengan kita, sama ada Arab Saudi, Qatar dan UAE. Sekarang ni masuk cara agresif kerana dia tengok dasar kita dari segi green energy, renewable energy itu cukup menggalakkan. Jadi pelaburan-pelaburan ini kita bagi penekanan. Baik, apa kaitannya lagi? Kalau itu yang kita tekankan, bagaimana dengan yang kita latih? Yang lulusan TVET, lulusan engineering. Sekarang lulusan engineering dah tak cukup. Jadi saya telah minta KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk mencari jalan percepatkan penambahan TVET dan juga untuk kursus kejuruteraan. Baik. Selain itu, kita dapati berdasarkan pelabur-pelabur besar, Infineon, Jerman, Nvidia yang baru ni dari Amerika walaupun asal Taiwan, Google, termasuk Geely Proton yang besar yang di Perak, semua menyatakan mereka senang dengan lulusan TVET kita dan jurutera kita, tetapi mereka merasakan ada sedikit lagi kekurangan di peringkat tertinggi dalam bidang IT dan kejuruteraan juga. Maknanya program latihan kita mesti ubah suai. Universiti, TVET mesti ambil langkah-langkah supaya
kenal pasti apa yang kurang dan memberikan kursus atau disiplin ataupun program tambahan. Ini hal-hal yang kita lakukan lah. Selain itu tentulah insentif, peluang pekerjaan, soal visa, semua itu dikaitkan. Kerana saya tertinggal tadi, umpamanya pelancongan kita menaik mendadak. Bila pelancong naik mendadak, masalah kita di airport. Airport kita masih lama. 20 tahun tak ada perubahan. Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Kuching sama. Sekarang kita lihat umpamanya semua memerlukan tambahan. Termasuk Tawau. Tawau tu siapa boleh fikir dia jadi international airport. Tapi sekarang ni Tawau dapat menarik pelancong dari China dan Korea. Kota Kinabalu. Ini hal-hal yang kita kaitkan dan beri penekanan. Sebab itu saya katakan menteri baik KSU baik ketua pengarah saya ke bawah, dia mesti fikir bagaimana nak buat perubahan, ambil langkah-langkah supaya dapat tingkatkan. Dia tak boleh cara lama dah. Pakai mesyuarat, pakai minit, keputusan habis. Tak boleh lagi, tak boleh. Dia kena cek. Kalau airport saya sebut Tawau, maknanya bulan depan Kementerian Pengangkutan harus bagi laporan. Bagaimana? Apakah langkah? Apakah wang tidak ada? Wang tidak ada, tanya Saudara Amir Hamzah, dia Menteri Kewangan kedua. Jadi hal-hal itu yang patut kita teliti. Kemudian tender. Kerana tender biasa ambil masa 7 bulan, 8 bulan. Boleh tak kita tender tapi cepatkan? Buat cara-cara kaedah lain. Kalau tidak, kita ketinggalan. Ini hal-hal yang saya rasa penting kita bagi penekanan. Datuk Seri, saya tertarik. Datuk Seri mengatakan tentang inisiatif kita untuk memaksimumkan penggunaan tenaga kerja yang kita ada dari aspek TWET, pelancongan dan sebagainya. Baru-baru ini Datuk Seri baru saja mempengerusikan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara 2024 itu NAKOL. Apa yang dapat kita jangkakan apabila untuk kita menjawab isu-isu yang sedang membelenggu masyarakat, isu harga beras, isu keperluan asas dan sebagainya. Datuk Seri Anwar, silakan. Ya, saya tak nafikan kos sara hidup tu memang masalah. Tetapi kadang-kadang bila dimainkan oleh pembangkang, dia lupa harga minyak, harga gula, harga barang masa dia 2-3 tahun lalu tu melambung lebih tinggi. Jadi dia hanya menekankan apa yang berlaku sekarang, seolah-olah ada yang sebut, saya ingat mantan menteri kata, tidak pernah harga naik melambung seperti mana yang ada sekarang. Betul ke? Tanya dia yang mana? Harga minyak, kita tahu minyak berapa. Jadi ini saya minta Saudara Mat Sabu tambah sekejap lagi supaya dia beringat berapa harga-harga. Jadi langkah-langkah yang kita ambil juga termasuk saya katakan jualan-jualan sementara. Jadi saya tak nafikan, bukan saya nak remehkan. Saya kalau tanya Saudara Mat, kawan-kawan dalam jemaah menteri ni ramai ada hari ini, tiap hari mesyuarat kita tanya macam mana kos, macam mana nak kurangkan, bagaimana nak tambah, bagaimana nak. Bila buat program rahmah ni, kita kena tambah peruntukan daripada kerajaan untuk memudahkan. Tapi untuk meringankan beban rakyat, kita lakukan. Macam padi, harga beras. Harga beras tu kita bincang dalam kabinet, kita bincang dalam NAKOL. Kemudian ada pandangan-pandangan kita sebelum kita buat pengumuman seperti mana yang Menteri Mat Sabu sebut, kita kena pasti ia satu keputusan yang tidak boleh dipertikaikan lagi, tetap dan baru kita jalan. Sebab itu kita tak boleh ambil keputusan orang kata cara segera tu gopoh. Nak lambat sangat orang dah tak sabar. Jadi kita bagi tempoh sebulan. Saya ingat mula sabarlah itu ya. Ini yang saya ingat perlu difahamlah ya. Kita ambil orang yang duk kritik kita, dia lupa masa dia hutang bertunggu-tunggu. Ada yang sakau berbilion-bilion. Kemudian sekarang duk marah. Saya okey, ini orang setengah orang tak senang dengar saya. Kalaulah kita boleh ambil balik semua wang yang disakau puluh-puluh bilion itu, saya hari ini boleh bantu semua rakyat di negara kita. Ya. Bukan sedikit. Ya. Ambil tokoh-tokoh negara. Seorang-seorang puluh bilion sana, bilion sini. Cuba bagi baliklah. Kalau bersyarah, semua dia pejuang Melayu. Saya pernah sebut dulu. Saya kata, betul ke pejuang Melayu? Betul. Hidup Melayu, ya.
jaga kepentingan Melayu. Yes, baik. Harta kamu berliun-liun dalam negara dan luar negara, ambil setengah bagi pada orang Melayu. Tak mahu pula. Jadi sebab itu, bagi saya, tata kelola ini penting. Jangan izinkan negara teruskan amalan yang rosak. Apa kaitan dia dengan harga? Kerana kalau hasilnya kuat, kita boleh bantu lebih. Saya ambil alih kerajaan dengan hutang seluruhnya 1.5 triliun ringgit. Tak bayar, orang tak labur, orang tak berani. Kena bayar dari mana? Wang cukai lah. 45 bilion bayar pasal faedah. Sebab tu saya minta rakyat termasuk di Kuala Selangor dan Selangor ini faham mengapa saya keras sekali lawan dan perang terhadap rasuah dan salah guna kuasa ini. Ya. Balik soal keterjeminan makanan, Mat, tambah sikit, Mat. Nak tambah terus, Datuk Seri? Silakan. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri, kita masalah beras ni menjadi kejutan secara besarnya 2 kali. 2008 dan setahun yang lalu. Di antaranya punca kerajaan India memberhentikan ekspor beras putih. Maka kita menjadi kelang kabut. Kenapa kelang kabut? Beras kita tak cukup. Kita keluar hanya baru dalam lengkungan 63% kegunaan rakyat Malaysia. Jadi tindakan kita jangka pendek kita buatlah. Dengan Kementerian Keuangan, dengan subsidi beri kepada Sabah Sarawak, dengan penetapan penguatkuasa itu kita buat. Jangka panjang mesti dipikir juga. Kalau Nabi Yusuf AS bermimpi akan berlaku 7 tahun masa yang subur, 7 tahun kemarau, maka kena buatlah persediaan semasa kemarau. Saya bukan Nabi, jauhlah. Saya bermimpi 10 tahun lagi tak ada negara yang akan ekspor beras ke Malaysia. Apa kita nak buat? Kita mesti berusaha supaya beras di negara kita cukup. Bila saya buat tinjauan beberapa tempat, saya lihat yang paling berjaya dibuat di Sekincan, Selangor. Maka saya usahakan supaya diskincankan di seluruh Malaysia. Tanda serius hal beras ini, bekas yang di Pertuan Agong, tak Tuan Bendang pun tak apa, Agong, Baginda Sultan Pahang. Tapi saya cuba berunding dan turunkan Seri Paduka Baginda mencemar duli di Sekincan, supaya ia menjadi satu signal kepada rakyat. Masalah mencukupkan beras ini satu kerja yang serius, sehingga yang di Pertuan Agong pun terlibat. Kebetulan Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong dulu bersedia untuk menggunakan tanah yang ada di Pahang untuk tanaman padi. Menteri Besar Pahang pula orang yang terlibat dalam usaha pengairan di Sekincan. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang faham. InsyaAllah dengan tumbuhnya perusahaan sawah di Pahang ini, kita akan menambahkan pendapatan padi dan beras kita pada masa yang akan datang. Sarawak, tanah yang luas. Saya sendiri pergi jumpa dengan Premier Sarawak, bincang, dan Premier Sarawak mengatakan kami menyediakan 50,000 hektar untuk tanaman padi di Sarawak. Kita cakap di Indonesia, di Vietnam dan 5 kali 2 tahun. Kita bila nak buat di Mada perlu tambah belanja untuk pengairan. Menteri Keuangan tanya saya, berapa amat perlu untuk nak buat pengairan di Mada ini? Saya kata lebih daripada 3 bilion. Menteri Keuangan kata banyak 3 bilion ni.
Tapi saya juga kata kalau tak setuju, saya akan adu kepada Perdana Menteri. Maka dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri bersetuju untuk meluluskan 3 bilion. Dan strategi yang sama saya akan gunakan di Sarawak dan di Pahang. InsyaAllah. Dan kita tumpu. Begitu juga kita kata sawah-sawah tradisi. Teruskan. Dengan memperbaiki cara penanaman, baja dan sebagainya. Kerajaan adalah membimbing. Mardi dan Jabatan Pertanian membimbing. Tapi sikap para petani itu juga mesti berubah, iaitu pada masa akan datang kita mau petani itu bekerja sepenuh masa sebagai petani untuk mengeluarkan beras negara. Memanglah sekarang ini usaha yang kecil 3-4 ekar susah nak buat sepenuh masa, tapi kita juga bersedia untuk pergi ke skala besar dengan kita cantumkan beberapa pengusaha padi yang lain dan juga syarikat-syarikat swasta dah mula datang sekarang untuk membuka industri padi di Malaysia ini. Kita target insya-Allah beberapa tahun lagi kita mau beras negara kita cukup. Import hanyalah untuk orang-orang kaya dan beras-beras yang mahal. Itu target kita. Nak capai atau tidak, kena usahalah. Ini yang kita berusaha dan semua pegawai kerajaan terlibat dan juga pihak swasta dan juga penanam padi setakat ini alhamdulillah saya lihat semuanya memberi kerjasama yang positif. Terima kasih kepada semua. Itu dia buah fikir daripada Perdana Menteri kita dan juga YB Menteri. Okey, Datuk Seri silakan. Sebelum saya lupa, kan saya nak buat pengumuman penting peringkat akhir. Sekarang ini kita bicara soalan konvensional. Dan kalau selama sabur seluruh pasukan Kementerian Pertanian ini nampak lebih agresif menekan supaya pengeluaran itu bertambah. Dan mereka dah mula beberapa proyek kecil-kecilan di bandar. Di Malaysia ni masalah miskin bandar besar. Saya hari ini nak cadangkan pelaksanaan baik melalui Mardi, Jabatan Pertanian dan semua agensi Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain yang berikan pinjaman baik tekun atau mara dan lain-lain, tumpu pengeluaran pertanian di bandar dengan fokus bagi kelompok miskin bandar. Apakah ini melalui sayur, takkan lembu tak boleh di bandar, atau nak tanam padi tak boleh lah. Walaupun saya tengok ada gambar seorang India ada tanam padi atas kepala tu. Tapi seriously harus ada anjakan ini kerana tak aneh kan? Saya tengok jauh lebih berjaya di Singapura. Projek pertanian bersasar di kawasan kota dan pinggir kota. Jadi saya harap dalam tempoh 1 bulan selepas pengumuman ini ada program yang akan diperkenalkan oleh kementerian dan kementerian-kementerian yang berkaitan tentang satu anjakan daripada yang meneruskan yang sekarang ini kepada pengeluaran hasil pertanian di mana ada kesukaran tanah, tidak ada tanah. Ini dilakukan di beberapa kota, agak berhasil dalam beberapa bidang di Singapura, dan saya tahu ada beberapa tindakan diambil, dijalankan di Kuala Lumpur sendiri, tetapi saya nak ada penekanan. Semua menteri dan KSU, yang ketua pengarah yang ada di sini, termasuk KSP, harus ambil perhatian supaya ada peruntukan tambahan khas dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti kegiatan pertanian dan produktif pertanian bandar, terutama miskin bandar. Terima kasih. Okey, itu dia perspektif menjawab isu beras. Okey, ada persoalan daripada penonton. Apa kata kita dapatkan mikrofon? Ada 2 soalan. Kita mulakan dengan yang ada mikrofon dahulu di sana. Pak Cik, silakan Pak Cik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang berhormat PM.
Saya Haji Saiful Bahri bin Zahlan daripada Sawas Padan Tanjung Karang, Selangor. Soalannya, baru-baru ini PM, kita dikejutkan dengan padi putih beras madani. Jadi, apakah yang boleh PM selesaikan untuk menyelesaikan masalah beras putih madani ini? Pada saya, untuk menyelesaikan padi putih beras madani ini harus menyelesaikan 3 golongan. Yang pertama, pengeluar. Saya sendiri selaku petani mengeluarkan beras atau padi, dan juga kepada pengilang ataupun pengusaha beras, dan yang ketiganya kepada pengguna dan rakyat. Pada saya, penyelesaian mestilah menang kepada pengguna pertama, yang kedua kepada pengeluar, dan yang akhirnya kepada rakyat. Kita tak nak nanti apabila beras diapung, contohnya bila beras diserah kepada penjual, harga akan menjadi tinggi. Jadi saya hendakkan penjelasan daripada PM macam mana untuk menyelesaikan supaya PM dapat menyelesaikan masalah rakyat, pengguna dapat sama-sama merasa, pengeluar sama-sama untung. Maknanya win-win. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Dia harga untuk beras tempatan sekarang RM26. Tapi kita tahu sukar perolehi. Kalau pergi, saya tahu baru ni saya balik Permatang Pau, saya tanya random dalam 15-20 orang, memang dia kata tak ada. Sebab itulah mereka pilih yang beras madani RM30. Tapi ini campuran. Jadi Kementerian Pertanian bimbang bila kita tak ada tetap campuran itu, berapa peratus import, berapa peratus tempatan, takut jadi another kontroversi. Setakat ini nampak berhasil beras madani ini. Ya, baik. Sebab itu saya kata biar kita teliti betul-betul. Kerajaan ni keputusan kita kena buat macam tu. Dia tak ada shortcut solution. Teliti betul-betul apa masalah dia. Kadang-kadang boleh disebut suntikan. Ada juga cadangan baru dalam syarat nakol. Macam elektrik. Elektrik yang ada di sini tak naik tarif. Tetapi kita naikkan tarif bagi yang golongan terkaya. Kita dapat selamatkan dana. Dalam penyasaran subsidi yang saya percaya akan jadi isu besar oleh pembangkang. Saya nak bagi tahu. Kalau katalah kita naik minyak mentah, minyak masak ni. Kalau kita naik katalah RM2 atau RM1, kita tak bebankan pengguna. Mana B40, M40 tak perlu bayar tambahan. Kerana kita masukkan dalam akaun dia. Okey, berapa minyak yang digunakan setiap bulan? RM20. Okey. Daripada STR tunai rahmah kita bagi RM20. Jangan bimbang. Harga minyak sama macam bulan lalu. Tak naik. Bila kita buat begitu, kita selamatkan bilion ringgit kerana 3.5 juta orang asing di Malaysia ini sekarang duk guna subsidi kita. Kalau kita tak tukar cara kita bagi subsidi, kita bagi semua, bantu rakyat dari segi minyak, katalah sekarang ni diesel, kemudian RON 95, yang kita bagi itu 3.5 juta orang asing dapat subsidi kerajaan. Dia tak bayar cukai, dia dapat subsidi. Kemudian orang yang maha kaya di atas pun dapat. Jadi saya kata, tak boleh kita fikir cara naiklah RM1 ke RM2, tapi kita tampung balik. Kalau naik RM1 dan harga minyak satu bulan katalah RM100, kita masuk akaun you. Rakyat
B40, M40, mana 80% warga negara Malaysia akan dibantu. Harga naik, tetapi dia dapat mana bantuan itu supaya dia tak terkesan. Tiap bulan, kalau sekarang dia dapat 1,000, dia tambah lagi RM100 untuk RON 95. Ramai yang dapat ni, yang tak ada kereta pun dapat juga lah mutu. Kerana kita kena bagi semua. Baik. Ini akan jadi isu. Sebab kita tengok Anwar kata harga minyak turun tapi naik. Tapi sebenarnya turun. Sebab harga minyak kita sekarang RM2.05. Di Arab Saudi RM2.95. Bayangkan, masa saya umum dulu, kita akan turunkan harga minyak. Harga minyak di Saudi mungkin sekitar 50 sen. Harga kita dah sekat RM1.50. Jadi saya kata kita pengeluaran minyak. Sekarang kos pengeluaran dah bertambah. Jadi nak gunakan kenyataan saya 20 tahun yang lalu tidak adil lah. Yang penting apa? Saya tak mau naikkan harga minyak bagi rakyat. Harga minyak naik kalau diapungkan, tetapi rakyat kita tampung melalui dana. Faham tak? Boleh terima tak cara ini? Kalau tidak, berbilion-bilion, 7-8 bilion ringgit duk bagi kepada orang asing. Saya tak ada masalah kalau orang asing semua bayar cukai dan sebagainya, boleh dapat pulangan. Ni cukai tak bayar. Kita bagi apa ni, berapa bayaran apa dipanggil? Ya, mana ada kena bayaran sikit itu saja. Jadi ini pendekatan. Dan orang paling kaya, yang Rolls Royce ke Mercedes ke Bentley, sekarang dapat subsidi itu tak? Ada masuk akal ke? Saya fikirkan macam mana Malaysia ni dah berapa puluh tahun masih duk bagi subsidi kepada orang terkaya di Malaysia. Subsidi kepada 3.5 juta dan mungkin 4 juta orang asing di Malaysia. Ini tak cerdiklah kita. Lebih baik saya ambil wang, bayar direct pada akaun. Bayar cara langsung pada saudara. Itu pendekatan kita. Besok kalau kita umum apa-apa, jangan panik. Jangan dihasut oleh orang kerana orang dia tak bertanggungjawab. Sebab itu kalau di parlimen saya tanya, kamu ni wakil siapa? Wakil orang asing, wakil takai kaya atau wakil rakyat? Kalau wakil rakyat, pasal apa kamu nak marah? Tak naik harga barang. Walaupun naik, kita tambah. Naik RM50 sebulan, kita bayar RM50 sebulan. Minyak naik RM100 sebulan, kita bayar RM100 sebulan. Jadi tak naik bagi rakyat. Ini mudah-mudahan akan terperkenalkan. Ini soal padi tadi, pengeluaran. Oleh kerana Saudara Syara ni Menteri Besar ni, dia jaga seberang Perak dan Krian. Biar dia jawab sikit. Silakan Datuk Seri Sa'arani. Terima kasih saudara moderator yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Di Perak, kalau ikut statistiknya, kadar sara diri SSL ni, tanaman padi kita mencukupi 97% kepada keperluan rakyat negeri Perak. 97%. Kita ada 2 jelapang, satu di Krian, satu lagi di Perak Tengah di Kampung Gajah. Tapi itu tidak boleh kita katakan kita berpuas hati, sebab rakyat akan semakin bertambah dan keperluan kepada beras ini akan meningkat. Sebab itu Abang Mat tak sebut Perak pun tadi, sebut Pahang je. Kalau boleh skincankan Pahang, maka Perak pun boleh kita skincankan. Kita ada tanah yang luas yang mencukupi untuk kita menambah tanaman padi bagi keperluan bukan saja orang Perak tapi untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Okey, itu dia buah fikir tentang isu beras yang sedang bermain di kalangan masyarakat. Ada soalan lagi daripada pengunjung? Bang, silakan. Dah ada mikrofon ni ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Saizam bin Said Mota. Saya anak jati Tanjung Karang dan saya anak jati Selangor. Untuk pengetahuan Datuk Seri Anwar, saya adalah penyokong tegar negara madani Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya juga pernah membaca buku Asian Renaissance, Gelombang Kebangkitan Asia. Tapi sayangnya buku tu saya hilang semasa saya di London, di Liverpool Street.
Apa khabar Datuk Seri? Sebab semalam saya jumpa Datuk Seri di Kompleks Nasrul Quran Persin 15 Putrajaya. Dan Datuk Seri tak sempat nak makan tengah hari. Saya difahamkan Datuk Seri demam. Datuk Seri dah okey? Okay, I'm here not to criticize you, not to condemn you, but to support you. Because I've been supporting you for the past 25 years. Saya memang menantikan saat-saat ini. Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, saya mengadakan kenduri kesyukuran. Then I know that you are struggling now. You have under tremendous pressure, especially on the currency. So, saya ada 4 perkara yang saya nak sentuh. Tuan Zam, silakan. Yang perkara pertama adalah kos sara hidup. Okay. Pada saya, jualan rahmah is only for the short-term solution, not for the long-term solution. Okay. Kos sara hidup terkesan sebab saya seorang peniaga. Dulu saya project manager in oil and gas. Dan saya juga pernah bekerja di Aberdeen, United Kingdom. Saya balik Malaysia 2011. Sebenarnya saya tak nak balik Malaysia. Tapi isteri saya paksa untuk balik Malaysia. Because I want to serve the country. Saya bagi tahu Tan Sri Norma, saya bagi tahu Datuk Sri Nazir Shukri, saya bagi tahu Fuzia Saleh, I'm here to contribute back to the society. That's why saya balik Malaysia. Kenapa kita terkesan dengan currency? Sebab 80% produk makanan kita adalah diimport. Jadi bila currency kita turun, harga makanan kita akan naik. So saya seorang peniaga. Dulu saya oil and gas. Tuan Zam, kalau boleh kita teruskan dengan isu kedua. Ada 4 tadi kan? Secara ringkas Tuan Zam. Nantilah, dulu saya nak terangkan. Okay, silakan. I have to wait for 25 years, you know. Okay. I spent also yesterday to talk to him, but I failed. So saya on the way balik kampung, saya dah take this opportunity. It won't take too long for that. Secara ringkas Tuan Zam, silakan. Kos sara hidup. Saya cakap kita perlu menangani kos sara hidup for the long term solution. Jualan ramah bukan for the long term solution. Okay? Yang keduanya adalah kita perlu bangunkan new economy model. Kita perlu menjadi enterprising country, bukannya importing country. We need to be exporting country. Tapi kita banyak lagi masih menekankan tentang pelaburan asing. Kita tak all out nak bangunkan industri tempatan. Saya peniaga, saya bagi tahu MDEC, saya bagi tahu Matrade. I've been doing business for the past 12 years. But it's not easy. I want to see CEO PNB. He refused. I want to see SGC CEO. He refused. I want to see CEO Matrade. He refused. I want to see CEO SME. He refused. I want to see Tan Sri KP, Kuskop, Datuk Sri Suryani. I got to wait for 1 month. Then she cancelled last minute. I was so frustrated. Okay, it's not easy doing business in Malaysia. Okay, too bureaucratic and too protocol. Yang ketiga adalah budaya kerja penjawat awam. Saya dah duduk Kuantan 12 tahun. Masih lagi banyak, isteri saya juga penjawat awam. Masih lagi budaya makan waktu bekerja. Masih lagi meluas. I've seen it with my own eyes. Masih lagi, dan budaya kerja penjawat awam amat perlu diperbaiki. Saya seorang CEO. Kalau syarikat saya mempunyai kos yang terlalu tinggi tetapi productivity yang rendah, it cost me a lot of money. So it's not cheap to produce. So kos pengurusan kita terlalu tinggi. Dan delivery system also kita perlu perbaiki. Sebab saya dapat lesen CSA saya mengambil masa untuk menjual tepung, minyak, gula di Malaysia, perlu ada lesen CSA. Saya terpaksa tunggu 5 bulan selepas saya dapat lesen perniagaan daripada MBK. 5 bulan saya terpaksa tunggu untuk nak jual tepung, gula dan minyak. Lepas tu kejap gula ada, lepas tu tepung tak ada, lepas tu susu tak ada, telur tak ada. Saya peniaga pun saya pening kepala. Okey, Tuan Zam. Isu yang keempat pula Tuan Zam bagaimana? Isu keempat adalah skim bantuan skim usahawan COVID-19. Ramai yang bungkus
masa COVID-19. Sekarang ni pasca COVID-19 adalah untuk kita membangunkan semula usahawan-usahawan yang terlingkup masa COVID-19. Saya seorang usahawan dan ramai kawan-kawan saya yang terkesan oleh COVID-19. So kita kena buat kajian tentang kesan yang mendalam terhadap pengusaha-pengusaha. Yang kelimanya adalah saya sekarang ni 2 bulan dah duduk KL. Tuan Sam. Okey, secara ringkas Tuan Sam yang kelima. Tadi janji terlalu banyak tol di KL. Terlalu banyak tol di KL. Saya top up Touch and Go RM50. Saya top up Touch and Go RM50. 1 hari dah habis. So, okey Tuan Sam, ada 5 isu. So, jadi saya minta Datuk Seri, I'm here to support you. Betul. Dan I also can help you to solve the issue subsidi tersasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri silakan untuk menjawab 5 isu. Saya kira itu luahan hati sebenarnya. Datuk Seri silakan. Saya tiba baik. Teguran itu ada substance. Saya tak nafikan. Ya. Pertama, kos sara hidup. Betul. Jualan rahmah, madani ini semua short term. Dia bukan penyelesaian. Penyelesaiannya seperti Mas Habu sebut tadi. Kita mesti increase, ya, tingkatkan pengeluaran. Apa musabah Malaysia kena import cili, ya, bawang, hal-hal yang boleh ditanam dalam negara. Tak ada kemusabahannya. Ya. Kita galakkan tetapi tidak ditekankan begitu rupa. Naik harga barang, orang marah. Tapi pengeluaran dalam negara tidak begitu tinggi. So you are right. Bagaimana mungkin satu negara yang Allah jadikan dengan tanah yang subur terpaksa bergantung kepada import yang terlalu besar. Sebahagiannya kita faham yang kita perlukan, ya. Dia dikaitkan tu punya baja umpamanya, itu import. Dia masuk dalam kategori import makanan. Tetapi sebahagian besar kita boleh tanggung sendiri. Ini saya ingat memang menjadi tekanan kita. You are right, ya. Itu. Keduanya soal pejabat awam. Saya harus akui bahawa kita dapat lihat ada trend yang lebih baik. Jadi saya tak mahu nampak negatif saja. Sebab saya positif because I look. We check monthly reports. Dan sekarang kita reduce guna consultants luar. Dan kita tengok pelaksanaan di peringkat bawah bila kita cek tu jauh lebih baik. Prestasi tahun lalu, saya tak membincang lama-lama. 2023 di Selangor 99%. Pelaksanaan projek yang dulunya teruk. Di Pening better than that. Jadi saya nak mula dengan assumption begini. Number one, pejabat awam nampak dia bagi. Pejabat awam dia tengok ketua-ketua dia juga. Kalau ketua menteri ke, Perdana Menteri ke, menteri-menteri pun lemah saja. Spend time kalau ada kontrak, dia ambil commission. Kemudian ada masa lapang sikit, tengah hari waktu kerja pejabat pergi main golf. Jadi dia mempengaruhi juga pejabat awam. Sebab tu kalau saya mula, saya tekankan di atas dulu. Saya tak tekan pejabat awam dulu. Now kalau kita ada disiplin di kalangan pimpinan, then kita turun kepada pejabat awam. Dan saya ucap terima kasih kerana langkah-langkah dia ambil. Benar tak kadang pegawai ada yang kadang ambil masa kerja dan pergi minum teh, kopi agak panjang daripada biasa? Ada. Tapi jumlah kecil itu tidak mewakili ramai dan masih dipantau. Dan saya minta umpamanya, ya, supaya boleh kita perbaiki, ya. Dia tak ada masalah. Kalau kita ni seorang seorang insan yang baik, seorang Muslim yang baik, kita always strive to be better. Itqan fil amal, striving to excel, to do better. Kita ada humility to accept kita ada kelemahan, ada kekurangan, dan kita ada baiki. Ya. Dan ini yang tol ini saya warisi. Tol tu ada macam tu. Kemudian kita tutup, kita kena belanja. Dia ada standard agreement.
I agree with you. Banyak orang komplain tentang tol di Kuala Lumpur ni. What do we do now? It takes time. Kewangan negara mesti kuat, baru boleh kita runding semula. Sekarang ni kita terikat dengan perjanjian dengan syarikat tol ini. Ya, paling banyak tol. Kalau tengok di Kuala Lumpur ni banding kota-kota besar di dunia ni, kita rekod cemerlang dari segi tol. Jadi tentu dia ambil masa sedikit. Kemudian soal-soal yang sudah saya katakan, soal pinjaman. Bagi orang yang terkesan daripada COVID, ada komiti, tapi you may be right. Probably kita masa untuk mungkin kementerian koperasi, Koskom, untuk cari jalan mengenal pasti, ataupun kementerian ekonomi, atau tengoklah mana-mana kementerian berkenaan, atau kementerian pembangunan desa dan wilayah, untuk kenal pasti mana-mana syarikat atau peniaga yang bungkus semasa COVID-19 yang boleh diselamatkan. Ada rencana, tetapi saya tak boleh jamin sama ada sudah berkesan atau tidak. Saya rasa semua dah cover. Cuma satu lagi Datuk Seri, dia Tuan Zam ada menyentuh tentang new economic model. Kita perlukan model ekonomi baru. Perspektif Datuk Seri bagaimana? Saya harap sudah baca umpamanya ekonomi model kita buat dalam ekonomi madani. Itu dengan kita cerakin beberapa poin. Dan kalau sudah teliti itu, kalau ada pandangan nak perbaiki, silakan, saya terbuka, tak ada masalah. Nanti saya minta KSU ekonomi ada yang di sini ataupun ni. Menteri Kewangan ada, you bagi number, dia boleh kontak dan boleh ada tiap susulan sama ada menteri ataupun pegawai kanan. Itu saya bagi jaminan, insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Masa yang kita ada, terima kasih kepada soalan yang diberikan Tuan Zam. Terima kasih kepada kesemuanya. Terima kasih kepada Div-Div kehormat kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan sesi dialog petang ini. Ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Syari, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, untuk sesi dialog untuk program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah. Maka dengan itu saya serahkan kembali acara ini kepada rakan pengacara saya, Hani dan juga Kamarul. Sudah pun bersedia, silakan. Okey, baik, terima kasih saudara Ridwan Mustafa yang telah mengendalikan sesi dialog. Ya, Alhamdulillah, seketika tadi kita menyaksikan sesi dialog Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ahmad Syari, dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta tetamu-tetamu yang lain untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh sebahagian daripada mewakili masyarakat khususnya. Persoalan-persoalan penting yang diberikan adalah berkenaan tentang kos sara hidup, keterjaminan makanan, dan juga bagaimana isu yang dibawa adalah isu perbekalan makanan. Khusus yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam konteks beras tempatan apabila isu berkenaan tentang peluasan penanaman padi di kawasan Sekincan untuk diberikan perhatian, kerana ini merupakan projek pemula untuk kita melihat bagaimana memantapkan dan juga merancakkan pengeluaran padi beras di peringkat tempatan. Jadi perkara yang penting ini diperihalkan, malah bukan saja kita dapat melihat tajuk-tajuk utama yang menjadi bualan dan juga menjadi perhatian masyarakat, tetapi sekurang-kurangnya ruang yang digunakan untuk kesempatan ini adalah ruang untuk berdialog, berdiskusi. Walaupun tidak sepenuhnya dapat dijawab kerana kita mengetahui berkenaan tentang kekangan faktor masa, tempat dan juga kekangan ruang yang disediakan, tetapi apa yang penting adalah isu-isu yang paling utama dibawa perhatian dan juga diberikan perhatian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak bersua kembali dan kita akan melihat apakah yang berlaku di pentas utama pada ketika ini bersempena dengan majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat sekembalinya nanti. Jom kita saksikan. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Program macam ni baguslah, kalau boleh diteruskan lagi lah di kawasan-kawasan yang kata yang mana yang ditetapkan lah. Saya datang dari Teluk Intan Perak. Sebenarnya saya dengar dekat sini ada program yang boleh bayar saman, so saya nak try lah kita boleh bayar saman kita ataupun boleh dapat diskaun juga. Sebenarnya ada je banyak makanan, snacks ataupun beras pun ada jual. So semua benda ni perkara baru. Saya bayar dulu, lepas tu saya mungkin jalan-jalan tengok lah.
kita boleh beli tetap. Dekat sini kita boleh dapat banyak sebab kita belajar lah, macam pertanian ada tadi kita pergi adalah kita dapat kawasan puteri, beras. Saya plan nak pergi ke Jabatan Haiwan Maintenance lah. Nak selesaikan masalah-masalah yang buat kita. Saya dengan suami datang ke sini, sebenarnya untuk nak bayar kompaun boleh saman. Saman kenderaan. Itu sebab kalau tak, kami pun tak pernah sebenarnya datang ke tempat yang macam ini. Ini pertama kali lah. Jadi kebetulan dia orang ada buat kat sini, boleh pun ada untuk nak kutip duit saman. Jadi itulah tujuan utama yang kami datang ke sini sampai jalan-jalan lah tengok apa yang ada. Ada katanya 50%. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Okey, alhamdulillah nampaknya program yang kita adakan di Selangor ini telah mencapai objektif, iaitu untuk membawa perkhidmatan perkhidmatan kerajaan langsung atau terus kepada rakyat. Dan kita lihat alhamdulillah nampaknya dari segi sambutan dan juga kunjungan daripada orang ramai begitu baik, dan saya jangkakan jumlah kehadiran melebihi 100,000. Ini membuktikan bahawa apa yang ingin dihasratkan oleh kerajaan untuk membawa perkhidmatan rakyat mendapat sambutan yang baik. Dan insyaAllah kita akan teruskan program ini di tempat-tempat lain dan diputuskan akan diadakan secara zon juga. Lepas ini di Pulau Pinang untuk zon utara, kemudian di Johor untuk zon selatan, dan di Pahang untuk zon timur, dan seterusnya di Sabah dan juga di Sarawak. Terus meyakini Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Ya, alhamdulillah. Seketika tadi kita mendapatkan respon daripada Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara berkenaan pengharapan dan juga bagaimana penerusan program Madani Rakyat bukan sahaja diteruskan di peringkat zon tengah, tetapi juga akan diteruskan di negeri-negeri lain dan juga di zon-zon lain seperti mana di utara, timur, selatan, juga di Sabah dan juga Sarawak. Perkara ini penting kerana melihatkan kepada pucuk pimpinan tertinggi kerajaan dalam merealisasikan merekayasa hasrat dan juga tujuan yang sinonim dan juga jitu untuk merakyat Malaysia Madani ataupun Madani Rakyat ini di peringkat akar umbi. Jadi ini amat penting kerana jeraya waras seperti ini adalah untuk mendekatkan bukan sahaja institusi kerajaan, institusi berkaitan kerajaan dan juga pimpinan tertinggi kerajaan persekutuan dan juga di pimpinan negeri supaya dapat bersama-sama melihat apakah yang akan dihasratkan, diingini dan juga dikehendaki oleh masyarakat di peringkat akar umbi. Baik, kita masih lagi bersambung perbualan kita dengan Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Esko Agama Islam dan Kebudayaan Inovasi Negeri Selangor. YB, seketika tadi memang pelbagai soalan yang diajukan itu ada berkenaan tentang kos sara hidup, berkenaan tentang isu-isu setempat dan juga berkenaan tentang isu pelaburan asing dan sebagainya. Yang mencuit perhatian apabila seringkali dinyatakan berkenaan tata kelola. Jadi walau apa jua istilah dan juga tajuknya itu, tata kelola masih diberikan perhatian. Jadi bagaimana tata kelola ini diasimilisasikan dalam kesemua aspek? Sepatutnya kalau dikira dari segi pentadbiran, maka tata kelola ini adalah memang perkara yang sangat penting yang perlu dilaksanakan, dan ia akan menjamin beberapa perkara. Dia akan menjamin perbelanjaan yang lebih baik di peringkat kerajaan, pengurusan dan pentadbiran pun harus lebih baik. Okey, baik. Oh, YB, kita ada ini dia cabutan bertuah yang kita berikan kepada pengunjung bertuah mendapat hadiah sebuah kereta yang diumumkan hadiah utama bagi program Madani Rakyat bersempena dengan majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat di zon tengah pada ketika ini. Jadi hadiah utama yang cukup lumayan. Tahniah diucapkan kepada Ahmad Zulkhairi. Kalau tidak silap saya nama yang diumumkan tadi, pastinya ini merupakan hari yang cukup bertuah untuk beliau, dan juga insya-Allah di beberapa
lokasi yang lain juga, dan juga insya-Allah di beberapa jerayawala yang lain akan direalisasikan dan juga disampaikan hadiah bagi pemenang cabutan bertuah. Alhamdulillah YB, ini merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan menghargai pengunjung-pengunjung yang hadir, menghargai pengunjung-pengunjung yang turut serta memeriahkan program Madani Rakyat ataupun majlis perasmian penutupan bagi program Madani Rakyat untuk Zon Tengah. Dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meninggalkan majlis dan juga mengambil kesempatan ini untuk menyantuni tetamu-tetamu dan juga hadirin yang hadir bersempena dengan program Madani Rakyat. Jadi pengharapan kita YB, molek kiranya untuk kita memberikan ruangan ini bagi pengharapan supaya program Madani Rakyat seperti ini diteruskan bukan saja di Zon Tengah tetapi untuk zon dan juga kawasan-kawasan yang lain YB. Betul. Saya rasa ini satu program yang sangat baik, memberikan peluang kepada rakyat untuk mengenali dan memahami dengan lebih dekat lagi dasar-dasar kerajaan. Yang paling penting tadi kita melihat ada satu open-ended question and answer session, sesi engagement yang sangat baik untuk Perdana Menteri dan juga pimpinan negara kita memahami denyut nadi rakyat di bawah. Mewakili Kerajaan Negeri Selangor, apa yang boleh dititipkan buat penonton-penonton yang tidak ada kesempatan untuk hadir ke sini ataupun yang sudah berkesempatan untuk hadir selama mungkin 3 hari berkampung di Kuala Selangor ini YB. Dan jadi saya bagi pihak Kerajaan Negeri kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah sudi datang ke program Karnival Madani Rakyat ini, dan kita harap sekiranya berlaku engagement ataupun siri yang lain di seluruh negeri Selangor, insya-Allah dapat turun beramai-ramai untuk kita menyantuni dan memahami dan mendapatkan kebaikan daripada beberapa inisiatif Kerajaan Negeri yang telah dikenalkan dalam program Karnival Madani. Untuk hari ini masih belum berakhir programnya YB, akan ke malam insya-Allah, sehingga malam nanti insya-Allah. Okey, Kompleks Sukan Kuala Selangor datang beramai-ramai. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Exco Agama Islam, Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor kena bersama dengan kami. Terima kasih YB. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersua kembali tanya untuk Kerajaan Negeri Selangor, Negeri Perak dan juga pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat. Sehingga malam ini insyaAllah kita akan bersua lagi dalam program Madani Rakyat di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dengan itu kita tinggalkan dan dengan Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan.